Hai, hai. Assalamualaikum semua. Terima kasih Naimah Suimi, Nadira, Kak Com dan juga Echa ya, leader-leader yang hebat di bahagian utara. Apa khabar ya? Sebab Cik doakan sihat sejahtera ya. Okey, hari ni kita fokus kepada grup Penang, orang Penang. So kita nak cakap abang mai orang Penang lah kan. So hari ni Pak Cik nak share beberapa perkara. Mungkin kita boleh jadikan satu, orang cakap apa, satu strategi baru kat kita lah kan. Satu strategi baru yang mana kita akan boleh meletupkan kita punya apa nama ni, kita punya jualan kita lah dekat Timur Utara. Sebab Pak Cik dah dapat satu orang kata satu strategi lah untuk korang semua boleh gunakan ya. So strategi yang mana yang Pak Cik dah gunakan tu adalah strategi dinamakan rajin-rajin like comment. RRLC. Sebab apa tahu? Sebab selama 5 hari ni buat try and error ni, dia naik 5,000 orang naik follower. Macam mana dia berlaku? So kita kena start kat sini. So sebabkan orang lama tak ada, iPad ni tak ada, tapi tak apa nak ambil iPad ni. So nak sharekan, mungkin nak tanyalah Naimah ya, Nat kan, mungkin masalah utama kita adalah kemungkinan kita struggle nak setiap bulan nak 3,000 kan? Betul tak? Lepas tu kita nak struggle lagi nak cari orang macam kita. Betul tak? Yang nak buat bisnes semua tu kan. Jadi sebenarnya bukan kita tak berjaya, cuma kita tak berjumpa. Jap. Ni Echah ni jap ya. Kita tak berjumpa. Hai Kak Com. Hai. Okey, sekejap nak ambil iPad sebentar. Echah tengah reconnecting. Orang mau ke Kak Com. Hai. Okey. Tadi guna telefon, Ni ada. tak dapat. Okey. Oh ya. So kita akan buat perbincangan kita ni. Tak ada suara tadi. Perbincangan kita ni leader-leader lah. Sebab I Kak Com. Kak Com kita. So perbincangan kita ni mostly pada leader-leader lah, supaya Kak Com tahu macam manalah Pak Cik ni buat ya. Ada je orang nak masukkan dia, ada je. Kenapa? Macam mana? Apa saka dia gunakan ya? Sampai semua orang nak masukkan dia dengan dia ni. Sebenarnya Kak Com pun boleh juga buat benda ni. So hari ni Pak Cik nak share sikit cara dia ya. Cara. Siapa nak tahu angkat tangan? Okay. Sebenarnya kita setiap bulan kalau kita dapat seorang pun dah okey dah. Seorang macam Kak Com ni, dia senang dah. Kak Com cari orang macam Kak Com, seorang pun dah okey dah. Macam Shirin lah, dapat seorang je, Pak Cik Tapawai, dah senang hidup dia. Betul tak? Echa, terima kasih Echa. Alright. So, Payung baby tu, unjuk baby tu. sambil ni Sambil ni kita dengar lah ya. Okay. Alright. So hari ni Echa, Kak Com, Pak Cik nak share sikit. Kita punya, orang kata, kita punya, sekejap nak share kat sini sekejap. Okay, mana ni? Okay, ni dia. Okay, korang mesti akan dapat tengok ya. So okay juga kan? Kita buat macam ni, at least korang nampak ya. Sekejap, 33. Okay, mana tadi nak share? Okay, ni share. Alright, nampak? Najat nampak tak? Nampak. Kelas kan, main tu dia ala-ala ceng-ceng tu gitu. Okey, sebenarnya kan masalah kita ala-ala kita panggil apa? Syahna dan Echa gitu. Di utara lah, TP utara kan. Kita punya bukan problem lah, kita punya orang kata cabaran. Kita tak cakap benda tu problem, kita dah cakap cabaran. Cabaran kita sebenarnya bukan sales tau. Sales ni kita boleh pulun. Tetapi nak dapatkan orang je. Orang seperti kita. Ini dia. Kita nak dapat orang yang tangkap muat anytime je. Tu telefon je kawan-kawan lama kita. Korang bagi IC.
Boleh je. Itu pun kadang-kadang diorang pun susah juga bab IC ni. Terpaksa kita merayu-rayu kat diorang supaya support kita. Sebenarnya kita nak cari orang macam ni je. So orang yang macam ni lah yang pakcik sebenarnya selalu fikir, yalah kalau aku dapat lah orang macam Naimah, macam Nat, macam Kak Chom, macam HR ni kan. Alangkah gembiranya hati. Kan dapat duplikasi lagi-lagi, maksudnya dapat ramai lagi. So ini yang kita ni kita akan fikirkan. Jadi korang nak hari ni kita nak ceritakan nak cari recruit atau nak cari sale. Mana korang nak? Macam mana Naimah? Naimah? Naimah tak buka pula. Sorry. Nak cari orang lah. Cari orang. Okey, Kak Chom? Cari orang. Cari orang juga. Nat? Cari orang. Cari orang. Echa? Sama cari orang. Cari orang. Ada Emma. Hai Emma. Emma katalah nak cari sale. Adalah juga. Okey. Sebenarnya kan dia start orang baru memang kena buat sale ya. Kalau Emma orang baru, Emma kena belajar buat sale. Itu tak dapat dirafikan. Belajar cari sale. Bila kita kita cari sale, kita akan belajar macam mana produk tu, tentang manfaat produk, semua kita akan belajar. Kita akan belajar sikit-sikit lah. Bak kata orang, bila kita orang baru, 90% kita cari sale, 10% cari orang. Ya, bila dah lama sikit, barulah 50-50. Tapi kalau leader-leader yang lama-lama, 80% adalah cari sale. Cari recruit. Ya, 10% je cari sale. Kita dah tak nak sale dah. Sebab sale tu yang akan membawa kepada kita punya recruit yang membawa kepada kita punya sale. Jadi sebenarnya macam mana nak recruit? Itu dia. Azan. Itu dia. Okey, macam mana nak recruit? Itu je yang kita punya, orang kata pemburuan kita sekarang, ya. Sekarang ni konsep dia sebenarnya kita ada 3 jenis orang. Ya, 3 jenis orang. Ni Pak Cik selalu fikir 3 jenis orang ya. Okey. Ni. Orang kaya. Orang sederhana. Orang susah. Jangan cakap miskin lah. Orang susah ya, orang perlukan bantuan ya. Orang miskin tu kan lain pula jadinya. Jadi orang kaya. Jadi orang macam mana yang kita nak cari sebagai recruit? Boleh je. Ya? Jadi kita kena tahu apa kemahuan orang kaya. Orang kaya duit dah ada. Ya? Orang sederhana duit pun dah ada tapi tak banyak. Yang ni triple. Orang susah mungkin ada duit tapi satu je. Tetapi orang kaya tak ada something dipanggil sebagai orang kata hubungan ya, macam ada keseronokan niaga ya, atau berkawan atau life ya. Orang yang macam orang susah ni dia ada keseronokan niaga. Jadi kalau orang kaya kita tak boleh cakap akak Datin jomlah Datin kita buat bisnes ni dapat banyak boleh jana pendapatan. Orang kaya akan macam nak mual je. Hello, I clicking tangan I penuh emas. Takkan you nak ajak I? Tak sesuai ayat tu untuk orang kaya. Jadi orang kaya kalau kita nak ajak dia buat bisnes, ada je datin-datin yang buat bisnes ni dekat KL ni. Ya, dia orang buat bisnes, dia nak sebab dia nak keseronokan, duit berlimpah, nak buat apa dia nak keseronokan. Jadi kita kena pancing dia dengan keseronokan supaya dia boleh dapat duit. Dia sebenarnya tak ada nak duit pun tapi dia nak berniaga, dia duduk rumah, ya, datuk bagi duit berlambak kat rumah. Jadi dia tak tahu nak buat apa, dia nak keseronokan. Dia nak kehidupan dia hebat. Macam tu. Dia nak recognition. Dia nak Syirin sebut nama dia. Datin Kalsum. Contoh kan. Datin Kalsum. So, Datin Kalsum akan rasa macam, bestnya kehidupan I macam ada orang recognize.
Ada orang hargai. Orang-orang kaya dia nak dihargai. Dia bukan nak duit pun, dia dah banyak duit. Itu konsep kita. Tapi kalau orang sederhana, dia nak duit dan dia nak juga dihargai. Dia nak dihargai. Jadi kita kena balance. Dan orang susah, dia tak bayar dihargai, tak apalah, asalkan aku dapat duit. Jadi cara kita fokus buat promosi, kita buat promo kita ni mesti tepat. Macam malam ni Pakcik nak buat promosi kepada orang yang susah je. Kita nak promosi kepada orang yang susah. Jadi kita punya ayat tu, hari ni Pakcik buka peluang. Nampak tak? Buka peluang. Ni untuk orang susah. Kita tahu dia susah ya. Kita letak gambar seorang orang-orang yang macam gelandangan ni. Gelandangan. Pakcik ada satu gambar gelandangan. Pakcik yang jadi gelandangan tu. Okey, so Pakcik cakap, saya nak bantu. Nampak? Saya nak bantu. Nak ajak, nak pelawa. Perkataan kita tu. Saya nak bantu dan nak buka peluang. Nampak? Nak buka. Sebab konsep dia, orang-orang susah ni bukan dia memang siapa nak hidup susah. Tak ada orang nak hidup susah. Cuma dia tidak nampak. Dia tak nampak kita. Dia tak nampak. Dia tak nampak kita ni. Sebenarnya. Pakcik ni tak nampak benda ni. Sampailah orang yang recommendkan Tupperware, baru nampak, ya Allah bersyukurnya lah kakak Pakcik sebab tunjukkan bisnes ni ya. Dan bisnes ni akhirnya bisnes yang sangat-sangat cocok dengan kita sebab kita tak perlu nak fikir expirednya barang, tak perlu nak kita nak alah aku punya makeup ni tengok ni macam serum ni, alah dah dekat habis kelomo satu muka ya, sebab nak cepat habis. Kita tak perlu fikir benda tu. Jadi kita nak benda produk yang orang kata walaupun tersimpan dekat store belak lambak masih boleh kita jual. Nanti untuk next mungkin dalam 5 hari lagi kita akan buat macam mana nak berniaga dekat Shopee pula. Pakcik dah start naik kat Shopee. Main kat Shopee ni bukan berniaga. Kita berniaga ni pun kita nak nampak keseronokan. Nanti Pakcik nak tunjukkan macam mana live kat Shopee ya. Okey. So sebenarnya bila dia nampak, orang nampak kita, orang akan pilih kita. Ini nak menampakkan. Penampakan tahu tak? Penampakan. Menampakkan. Penampakan tu hantu kakak, oi, takut aku. Kan? Penampakan tu hantu. Penampakan kan macam roh penampakan. Tapi kalau kita nak menampakkan diri kita, orang utara panggil apa? Nak nampak nak tengok. Nak show, nak menunjuk kot. Kita kena sebenarnya nak kenal, orang panggil kenal. Nak memperkenalkan, nak memperkenalkan kita. Macam mana Kak Chom nak orang nak kenal Kak Chom ni? Ni Kak Chom ya. Ni contoh Kak Chom. Macam mana Kak Chom ni? Ini orang baru. Kak Chom pun jeling, dia pun jeling. Pandang, saling pandang-pandang. Memang tak jadi apa. Yang sebenarnya Kak Chom ni kena start dulu. Kena mulakan dulu. Ala-ala bukannya kita nak bercinta, nak mulakan dulu. Ala lelaki lah dulu. Tak ada. Bukan. Ala customer lah dulu mulakan diri. Tak ada. Kita yang kena mulakan dulu. Baru orang baru tahu siapa kita. Ini yang Pakcik selalu buat. Setiap kali kalau kita buat live, kita jangan ingat ke macam hai, apa khabar? Jom nak masak. Tak ada. Kita mulakan ya. Hai, nama saya Syamputra Razali. Kita sentiasa promote diri kita. Ini dia. Promote diri kita. Promote diri. Kalau kita tak buat live pun, kita buat macam apa-apa benda pun, bawah dia kena ada macam nama. Supaya kita orang kenal kita dan kita bahasakan diri kita. Okey, hari ini tulis macam okey, hari ini Kak Chom syukur dapat barang ni, ada siapa yang berminat, apa perkataan tu. Hari ini Cik Nat nak ni. Hari ini contoh siapa dia tu? Contoh hari ini Echa, ini Echa nak ceritakan. Gunakan bahasa nama diri kita supaya kita sentiasa dikenali. Ini kebanyakan kita nak rekrut tapi orang baru ni dia rasa macam siapa dia ni? Sebab itu yang kita tak boleh nak dapat tangkap. So cara kita nak perkenalkan diri,
kepada orang, nak bagi orang kenal. Ini cara dia. Yang nombor satu adalah menggunakan konten. Konten tu maksudnya apa? Konten bukan jual, konten bukan jual. Bukan jualan. Maksudnya tak ada pun kita nak objektif kita bukan nak menjual, tapi sebenarnya nak menjual, tapi nampak bukan menjual. Contohnya pagi esok kita goreng apa nama? Orang utara cucuk cucuk bilis kan. Goreng cucuk bilis. Lepas tu letak dekat tapawai. Macam tu. Tapawai ni pinggan tapawai. Lepas tu kita cakap, ya Allah, terima kasihlah. Apa nama? Cantiknya kodok saya ni letak dalam pinggan tapawai ni. Nampak tak? Itu adalah konten-konten yang nampak macam tidak menjual, tapi menjual. Pakcik banyak buat jual benda-benda macam ni. Tak adalah orang nampak pakcik menjual. Tapi orang kalau dah lalu benda tu, dia sentiasa nampak. Konten ni, konten berkenaan dengan, ini dikatakan sebagai hiburan lah. Satu lagi konten yang berkaitan dengan info. Ni hiburan, konten hiburan. Hiburan. Konten kedua, konten info. Info, bagi tahu, share macam mana kalau kita nak barang-barang nak hilangkan bau dalam tapawai tu. Kalau dia macam bau tengik dah lama tak guna kan, bau macam lipas. So kita gunakan baking soda dan sebagainya. So kita banyak share benda ni. So yang ini yang ramai tak share. Dan pakcik ingatkan juga kita kena buat satu konten. Apa dia, Ima? Cara menyimpan. Cara menyimpan, share banyak. Share juga. Tapi janganlah asyik share bila masa nak menjualnya. Kan? Pagi kita buat hiburan. Tengah hari info. Petang buat inspirasi orang panggil. Inspirasi. Inspirasi ni kita nak tunjuk result. Kita inspirasikan. Contohnya, okey, alhamdulillah, tunjuk gambar mak ke, tunjuk gambar anak ke. Alhamdulillah anak aku Medina dah besar dah. Dulu masa aku mengandungkan dia, aku ingat lagi bawa tapawai semua. Cerita inspirasi diri sendiri tak apa, orang tak marah. Dan show the result. Inspirasi kepada result kita. Contohnya Shana. Okey, alhamdulillah tim Shana sehingga 1 sehingga 12 Julai telah dapat 20,000. Contohlah cantik kan, jualan alhamdulillah. Jangan kita comparekan dengan tim lain, Janganlah comparekan dengan tim pakcik yang 500,000. Nanti kita rasa kecil. Kita tak ada. Yalah. Kita bersaing dengan diri kita je. Kita jangan rasa macam, alah segan aku 20,000 je, atau segan aku 200 je. Pakcik dulu RM50 tu aku cerita berpukul canang dekat Facebook. Ya Allah, aku dapat RM50 hari ni. Macam tu punyalah gembira, macam nak buat kenduri, nak beli durian apa-apa semua. Sebab kita tahu kita punya orang yang akan tengok, dia ni kan baguslah, setiap hari juga dia tengok dia ada 100, kadang RM50. Orang yang macam 500,000 macam pakcik, orang apa takut? Ada ke masa dia nak belayan aku ni? Orang-orang akan pergi kat korang punya. Percayalah pakcik cakap. Sebab tu pakcik kadang-kadang tunjukkan kejayaan yang kadang-kadang yang besar sangat. Kadang-kadang tunjuk yang kecil. Sebab kita punya target kepada orang yang susah tadi. Supaya dia tidak rasa macam, bolehlah waktu 500,000, alah pesyarah macam tu kan. Mulalah orang start macam tu. Kita nak orang rasa easy. Kita nak orang rasa easynya bisnes ni. Kita kena buat macam tu. So, cara pakcik sangat-sangat senang. Cara dia adalah kita kena show result. Yang ini tak ramai orang nak show result. Dia takut tau. Takut apa tau? Aku letak bisnes aku ni kejap lagi. Orang tengok aku punya ni. Ala-ala ada RM20 je. Orang bu kat aku. RM20 nak letak. Cakap kat dia, at least aku RM20. Engkau tu, hado. Tak ada kan? Macam tu. Selalu macam tu. Orang yang berjaya dia tidak akan rasa bu. Dia akan rasa, ya Allah bagusnya. Ini dia mungkin akan RM20 ni, insyaAllah jadi 200. Pakcik punya RM40 yang pertama.
Yang kedua, naik berapa bulan 400. Lepas tu 4,000. Baru dapat 40,000. Cinta. Wow. Kecil. Naimah pun dah tengok pakcik punya statement bank apa. Maybank aku bagi kat dia hari tu. Yang tahun lepas aku dapat berapa puluh ribu sebulan. Buat PKP yang pertama je. 100,000 keluar masuk duit tu. Itu yang Haikal dapat kereta tu. Bayangkan. Haikal boleh dapat kereta dalam masa 2 bulan pecah rekod Malaysia tau. Tapi tak ada. Yelah, kita faham Shirin kan dia takkanlah cerita benda-benda macam tu nanti asyik-asyik pakcik macam semalam kan. Yang dapat champion tu 80,000. Dan hati pakcik, aku 250,000, tak ada kau sebut. Tapi pakcik faham. Sebagai seorang leader, takkanlah dia akan cerita baik-baik pakcik, baik-baik pakcik. Orang kena cerita. Orang rasa macam mual tau. Nanti dia rasa macam diorang takut. Nanti orang dalam organisasi ASG akan pergi kat pakcik Tapawai. Ya, apa pakcik buat? Habis semua. Sebab tu pakcik faham, Shirin Tan dia punya strategi macam tu. So sebagai seorang leader, kita faham juga. Sometimes kadang-kadang kita tahu, okay, orang tu macam tu. Sebab setiap bulan break record. Tapi pakcik faham, dia tidak akan sebut sebab nanti menjatuhkan air muka orang lain, bagi can orang lain, orang panggil. Jadi pakcik tak kisah. Yang penting pakcik show the result kepada orang luar. Orang luar akan tengok, wow, pakcik ni start, kalau tengok kat sini, start, kita tunjuklah gambar-gambar kita susah kadang-kadang, yang betul-betul susah, bukannya propa susah ni pakcik nak tunjuk. Mana aku punya gambar kesusahan aku ni, dah lupa dah. Jap. Jadi itu yang sekejap pakcik tunjuk. Aku penat tadi buat. Ada ke gambar kesusahan lagi? Ada, tidaklah gambar kena hujan susah-susah tu. Jap. Ni mana? Jap. Ni stop ni sini. Okey, gambar kena hujan. Macam Echa banyak gambar kesusahan kan? Gambar-gambar tu bukan senang Echa. Nak dapat tu pakcik lakon gitu. Nampak ni cantik tak? Okey. Alright. So nampak ni. Gambar kesusahan naik motor. Gambar dulu naik motor je pun. Lepas tu gambar kesusahan nampak. Naik Myvi tak ada airconnya. Susahlah tu. Kan? Lepas tu gambar promo nak orang sebelah ni. Apa dia? Yang tadi kakak Nat. Ni Kak Nat. Ingat tak ni? Ini macam Penang. Ya Allah, kita pergi kat Penang dekat NZ Persona. Ya Allah, terima kasih. Famous dia. Famous. Apa dia? Famous dia. Yelah, jasa yang telah diberikan, kita tetap hargai. Ingat lagi datang ke sana, jumpa dengan dia, semoga dia sihat-sihat sejahtera lah, Kita tak putus hubungan, kita tetap juga kadang ingat kat dia benda yang baik, Macam ni tengok pakcik, daripada sikit kecil-kecil macam ni, orang datang seorang dua je, tak kisah datang ke Penang, buatlah kelas. Sedih, muka sedih, cakap tak apalah, aku sorang-sorang datang. Ni pakcik buat kelas. Tak ada. Kita buat kelas 10 minit awal, tak ada student datang, buatlah drama macam ni. Padahal gitu. Saya buatlah ayat macam tu. Ya Allah, walaupun tak ada orang datang. Tapi hakikatnya dulu, memang tak ada orang datang pun. Parti. Buat juga. Dan akhirnya letup juga aku. Nampak? Buat dia letup juga, dapat juga kereta sebijinya. Sebab apa tau? Sebab kita tahu macam mana nak buat nak buat bisnes ni. Dan bisnes ni tak perlu jual banyak-banyak barang. Macam pakcik pakcik nak bagi tahu ni pakcik punya strategi. Pakcik fokus pada barang berkotak je. Sebab barang berkotak senang nak simpan dan satu lagi senang nak post. Senang nak post, senang nak ni, lepas tu senang. Nampak macam ni, ni dah habis dah barang ni. Jangan minta lagi barang ni. Lepas tu, tengok ni ini dia kejayaan 2 bulan. 844,000 tau. Terus dapat kereta si Haikal ni. Kereta tu sesadai je, tak ada siapa nak guna. Betul tak? Dan ini nampak, nombor 1 dekat advance sales.
kalau asyik-asyik Syam Putra je nombor 1, kita kena faham juga kat sana ada stokis, ada orang-orang stokis, ada orang studio. Diorang tak boleh nak dapat macam ni, diorang rasa macam geram je. Pakcik pun faham. Jadi pakcik nak kita semua ada orang kata ada strategi yang sama macam pakcik gunakan ni. Pakcik nak sangat korang ada ni lah. Ya, ada benda yang pakcik cerita ni. Harap-harap korang dapat tangkap lah apa yang pakcik nak share ni. Dapat ke ni? Kakak-kakak semua. Ni, konsep dia ni. Dapat ya? Konsep dia, kita easykan bisnes tu di mata orang. Kita jangan nampak macam, ya Allah teruknya Tupperware ni stok asyik tak ada je. Nampak? Bising je stok. Jangan. Itu hal kita je. Nanti pakcik ajar macam mana Naimah berbaik-baik dengan stokis. Nanti Naimah akan sharekan lah macam mana hubungan yang baik tu dekat diorang lah kan. So kita nak izinkan. So hari ni pakcik nak nanti sebelum kita akan buat next class, pakcik tunjukkan secara praktikalnya macam mana nak cari orang supaya orang masuk dan kenal kita. Yang pertama ni dia, show result. Show result. Hari ni kita buat je. Tak kisah Kak Chom ada pengalaman Kak Chom kan dapat 14,000. Bukan 14,000 masa Kak Chom dapat di director tu. Lebih 20,000 rasanya. Betul tak Kak Chom masa tu? 2 bulan. Kak Chom mana ada director lagi? Taklah masa dulu dia pernah sampai rasanya kan. 20,000 tak silap. Banyak kan? Tak pernah pakcik. Tak pernah lah. Bukan jadi, orang lain. Mungkin macam tu lah kan. Mungkin Kak Chom akan jadi director dan sebagainya. Jadi itu yang kita nak katalah 20,000 paling kita sejarah kita lah. Sejarah kita ya 20,000. Jadi itu yang kita letak. Kak Chom paling banyak sebulan berapa Kak Chom pernah buat? Saya baru pakcik. Baru buat dapat sikit-sikit je. Sikit-sikit tu berapa? Mesti ada ribu-ribu juga kan? Dia buat 2,000. 2,000 tu banyak. Lah. 2,000 tu banyak. Ya, 2,000 tu banyak dah Kak Chom. Kak Chom buat ni nampak tulis 2,000 dah. Ya, 2,000 tu banyak. So ceritakan. Okey, siapa nak tahu cara buat bisnes bersama Kak Chom? Kak Chom pernah dapat sebulan 2,000. Pakcik kalau fikirkan kalau orang baru fikir, ya Allah, 2,000 sebulan dia boleh buat. Gila dia buat jualan 2,000. Orang akan rasa impress. Lainlah, janganlah compare dengan Naimah ala-ala 40 berapa ribu bulan April hari tu dia buat tu ribu. Itu lain cerita. Kita nak kita punya show result kita. Kak Chom rasa walaupun rasa macam 2,000 je. Jangan rasa macam tu. 2,000 tu dah banyak dah. So Kak Chom punya ayat, okey, marilah Kak Chom sharekan dengan korang macam mana nak dapatkan 2,000 ni sales. Jom, Kak Chom perlukan 2 orang je. Hari Sabtu nanti kita buat Zoom. Hari Sabtu nanti pakcik masuk, korang bawa je orang. Pakcik bumbang ceritakan kat diorang macam ini cara dia bumpak. InsyaAllah boleh. Mana tahu menjadi permata kan. Semangat datang kembali. Yang ini pakcik nak. So hari ni kita akan sharekan. Syida, terima kasih Syida datang kan. Kita dah share tadi cara kita nak menampakkan orang. Menampakkan kepada orang diri kita. Supaya orang rasa macam, oh patutlah dia berniaga. Pakcik start buat kajian. Pakcik kena buat kajian tentang e-sport. Jadi pakcik terpaksalah buat pakcik gaming. Jadi pakcik gunakan Itulah tiba-tiba di Facebook pakcik gaming. Pakcik gaming sebab itu kajian daripada Mara. Masuk pertandingan tu dah peringkat kebangsaan dah. Macam mana menggunakan pakcik gaming branding diri. Jadi pakcik gunakan branding yang sama terhadap pakcik Tupperware, strategi kepada pakcik gaming. Memang berkesan. Itu yang kita nak nampakkan orang. Apa yang pakcik buat? Pakcik show result. Hari-hari show result. Alhamdulillah hari ni ada 100 orang follow pakcik. Terima kasih korang. Okey, lepas tu share info lagi. Buat hiburan yang banyak. Konten-konten itu. Ini yang kita nak. Inspirasikan orang. Tak ada orang dekat Malaysia ni, tak ada orang pun main game orang tua. Tapi pakcik main game.
Jadi itu yang kita nak dapat. Sampai RTM datang rumah, buat syuting lah bagai semua. Keluar bulan depan dekat TV1 letup Pakcik Gaming. Nampak tak? Itu yang kita nak. Kita nak supaya korang pun kenal. Sikit-sikit dah kenal dah ni Syahna ni. Syahna ni dah kenal dah. Syahna ni Naimah. Naimah. Echa kena buat satu branding diri. Echa Tapawe. Macam tu. Selalu macam buat logo ke ET. Ataupun okey, hari ni Kak ET. ET tu apa? Echa Tapawe. Macam tu. Buat nama baru ke atau nama lama pun boleh. Acik Nat. Edi. Hari ni Kak Ad. Ad tu apa? Acik Nat. Contoh. Kak N ke Kak apa-apalah. Dia buat dah halang tak elok lah. Kak Com dah ada dah branding tu. Ya, Kak Com dah ada dah. Kak Com Tapawe. Jadi dah ada. Macam Naimah dia punya Syahna tu dah dikenali dah dekat utara. Kita nak utara takluk. Sebab dekat utara belum adalah meletup. Ya, meletup betul-betul meletup. Orang kata sampai orang kata wow, letup sangat-sangat lah. Tak nampak sangat dekat utara. Yang nampak Sabah kat utara tu mungkin Fazlina conquer kat bahagian tu. Tapi kan korang lagi banyak. Korang dekat tempat yang pekan, yang bandar tau. Lagi best. Utara tu besar. Perak, Kedah, Penang, Perlis. Kan? Betul tak? Lagi besar. Jadi Pakcik harapkan ni kita ada masa yang tersisa ini. Satu, Pakcik nak kita buat ya. Nanti kita akan jumpa hari Sabtu. Okey tak hari Sabtu? Kita jumpa hari Sabtu. Ya. Okey tak je cikgu kan? Aku ni kan. Okey. Satu, korang kena show result. Show result. Malam ni kena show result. Cari result apa-apa. Buat. Okey, alhamdulillah inilah antara sejarah apa pump show result. Nombor dua, ceritakan inspirasi diri. Dulu dan sekarang. Ambil gambar dulu dan sekarang. Itu je korang buat. Okay. Satu show result mungkin malam ni atau esok. Satu inspirasi diri. Contohnya, okey, saya buat bisnes ni. Dulu saya, tudung saya kat Pasar Malang RM5. Sekarang ni tudung saya dah start beli yang RM50. Bukan saya nak geli pakai yang tudung RM5. Bukan. Macam tu. Tak ada. Jadi konsep macam tu. Korang, kita dah masa dah setengah jam. Apa kata? Lagi ya? Cepat, kita tak ada gambar. Nanti habis bateri pula. Habis masa. Jom kita buka, jom. Syazana, buka cepat korang. Cepat korang. 1, 2, 3. Olok. Dadak ke Emma, cepat Emma. Fazila, jom. Fazila. Buka Fazila. Okey. So 2 je ya. 2 je homework. 1, 2, 3. InsyaAllah kurang. Pakcik teruja gila. Alamak. Syazana ajak Fazila. 1, 2, 3. Alamak, Kak Com. Okey, 1, 2, 3. Amboi, mama kita. Emma buka tak? Dah. Okey. Kurang. Pakcik harap 2 tu. Pakcik kan dah sonok dah. Ada Naimah, Syida, Nat. Ada Echa kat situ. Kak Com, Fazila, orang baru. Syazana, comeback. Emma, orang baru. Korang boleh meletup punya. Don't worry. Hari Sabtu nanti Pakcik akan sharekan cara nak buat poster dengan mudah menggunakan handphone je. Yeah? Cara nak buat. Tapi hari ni korang try lah buat show result tu. Sebenarnya korang show result. Jangan takut tak ada orang kecam pun, kawan-kawan kita je. Lepas tu korang say lah thank you. Terima kasih tak korang sebab selama ni Echa, jatuh bangun Echa, korang semua support. Orang akan seronok tau dengan benda tu. Sebab diorang bukan nak hadiah pun, diorang nak kita hargai. Komite lah Pakcik. Apa dia? Apa dia Nat? Apa dia Ima? Show result tu maksudnya komite lah. Bukan commission je. Maksudnya pencapaian kita. Pencapaian. Macam Ima kan, pencapaian. Ya Allah, 5 star dah. Ceritalah sepanjang saya ni apa-apa 5 star. Echa ceritakan macam mana pencapaian paling membanggakan. Pakcik, nak cari gambar lama-lama. Boleh, korang type kat situ je. Dekat Facebook korang mesti jumpa. Pencapaian kita. Kalau tidak pun pencapaian bulan ni.
Pencapaian bulan ni tak kisah. Pencapaian bulan ni kalau ada seorang pembuat, contohnya Fazila buat sale, kan? Fazila dah start buat sale sikit, ataupun Naimah, Fazila ni ada siapa? Syazana. Anda Syazana, kan? Syazana buat satu result. Alhamdulillah Fazila dah ada sale. Dah ada sale hari 1 hingga 10 dia dah ada sale. Tahniah. Fazila punya perasaan dia macam nak meloncat sebab Syazana recognize dia. Tidaklah semestinya nak kena bagi hadiah aje. Betul tak? Betul tak Kak Cum? Macam tu. So hari ni adalah hari untuk show result. Esok kita dapat seorang ahli pun, contohlah kita rasa macam, ya ada orang nak recruit lah bulan ni. So itu yang kita cakap, alhamdulillah ada seorang nak recruit. Paling best result yang selalu Naimah buat, letak kotak-kotak, alhamdulillah saya nak post dah barang ni. Itu show result tu. Itu show result. Nah, Setiap kali nak post kan? barang. Syazana dah buka muka. Okey, cepat. 1, 2, 3. Okey. Alah, Fazila pula tak ni. Okey, tak apa. Okey. So, itu yang Pak Cik nak show result dengan inspirasi. Inspirasi tu apa yang kita nak buat? Sebab ada orang yang sama macam kita. Kita nak macam Echa nak anak-anak pendidikan akan datang kan, akan datang dah tak ada PT-PT pun tu dah tak ada dah. Marah pun dah tak bagi duit. Jadi kita nak ada duit kita. Macam Shirin punya inspirasi tu tak apa. Dia nak duit dia tu, dia nak banyak tu bukan nak bawa ke dia punya jerat Cina dia tu. Dia nak anak dia belajar sampai ke luar negara. Itu inspirasi dia. Dia bukan nak cerita pasal aku nanti kalau aku dah ada duit aku nak buang lemak. Tak ada. Dia akan ceritakan